Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam inspirasi, salam sejahtera diucapkan kepada anda semua penonton-penonton wanita hari ini. Dan hari ini saya Fiza Sabjohan bersama dengan Sugita Chandran akan menemani anda sepanjang 1 jam ini, akan melaksanakan antara pengisian-pengisian dan juga perencanaan yang telah pun disediakan oleh penerbit kami pada hari ini, iaitu Irin Putri Azmi dan juga tim-tim produksi yang lain. Ya, Sugi, Fiza. sihat tak hari ini? Sihat sangat, Fiza. Alhamdulillah. Fiza sihat? Sihat, dan kita harapkan penonton-penonton juga dalam keadaan yang baik, sihat, sejahtera dan penuh bersemangat. Walaupun apa yang kita lalui dalam kehidupan kita ni, Sugi, semalam tidur tak lena ke, balik kerja jalan jam, tak sempat nak berbuka puasa ke, kita tinggalkan itu. Hari ini kita mulakan saat dan juga hari yang baru dalam kehidupan kita. Awak tak sempat berbuka puasa ke macam mana dengan keluarga semalam? Apa yang terjadi? Semalam saya bersama-sama dengan tim produksi daripada Media Prima Berhad lah pergi ke misi Salam Sayang, yang mana kita pergi ke membantu peniaga-peniaga yang terjejas ni beli makanan daripada mereka dan hantarkan kepada golongan yang memerlukanlah. Dan disebabkan oleh hujan yang lebat dan semalam pergi kat Semenyih, jadi saya berbuka puasa bersama dengan tim produksi di dalam kereta. Tapi di sebalik kisahnya adalah kebaikan yang dilakukan. Tapi itu antara momen-momen indah lah, sebab banyak perkara-perkara dalam hidup ni yang kita tak boleh ulang kembali. Betul. So itu antara momen-momen yang nanti kalau satu hari nanti dah mungkin kita dah tua, dah tak lagi bekerja dan sebagainya, kita mungkin akan jadikan itu satu kenangan terindah dalam hidup kita. Saya suka permulaan ini cukup mendalam. Tapi itulah yang penting, kita menikmati momennya. Orang kata be present kan. Jangan kita fikirkan apa yang tidak dapat dilakukan, yang apa yang sepatutnya dilakukan. Kita lakukan apa yang kita harus lakukan sekarang. Betul. Dan sekarang kami nak. Betul. Kongsikan. Ya, silakan. betul. Kami nak kongsikan bersama dengan anda sebagai peringatan lah ya bagi kita semua. Setiap hari kami WHR ingatkan anda untuk menjaga diri anda dan juga orang di sekeliling. Jadi kami nak mengimbas kembali, nak berkongsi bersama dengan anda kes COVID yang terbaru yang dicatatkan setakat semalam adalah sebanyak tarik nafas jap. Sabar. 2,340 kes. Semakin meningkat nampaknya bilangan kes daripada hari ke hari, Fiza. Dan kalau kita lihat pun taburan kes di Selangor semakin meningkat, di Sarawak semakin meningkat, di Kelantan juga semakin meningkat. Dan juga semalam, Sugi, di Kelantan terdapat 3 jajahan ataupun daerah lain, iaitu di Jeli, Kuala Krai dan juga Gua Musang yang diisytihar PKP berkuat kuasa 22 April hingga 29 April 2021. Inilah dia kan, Sugi, orang cakap macam membebel lah, macam hari-hari kita cakap benda yang sama, peringatan untuk diri kita juga sebenarnya dan juga anda penonton-penonton. Kadang-kadang jangan marah kalau orang ingatkan kita kena pakai pelitup muka, kena cuci tangan, ada penjarakan fizikal dan sebagainya. Ini sebenarnya tanggungjawab kita bersama. Betul. Sebab ini yang perlu kita amalkan. Kita jangan rasa macam tak ada apa-apa lah, dah biasalah, norma baharulah. Jadi kita kena pasti amalkan 3W tu, seperti kita kena cuci tangan, pakai pelitup muka dan ingatkan orang di sekeliling kita. Kalau kita tak selesa, kita janganlah buat apa yang mereka selesa. Sebab semalam pun saya ada sebuah orang kata event lah kan. Bila saya masuk dalam event tu, semua orang tak nak, biasanya kita jumpa kawan, kita berpelukan, tapi saya suka semua orang no hugging, no touching, let's just do our job. Buat apa yang kita harus lakukan sahaja. Betul, itu bagus. Tapi kadang-kadang ada satu yang menjadi masalah, pembudayaan masyarakat kita ni salam. Suka sangat nak bersalam. Bagus bersalam tu kan. Jadi kadang-kadang kita pun ajar anak-anak kita ataupun anak cucu-cucu kita kan, salam. Betul. Dalam tempoh COVID ni kadang-kadang kan guru-guru dah ajar mereka kat sekolah jangan bersalaman. Tapi kita kat rumah kata salam. Konflik dia ada kekeliruan kat situ. Jadi kita ingat dalam tempoh pandemik COVID-19 ni, tak salah pun kalau kita tak bersalaman.
sekadar kita letakkan tangan di dada pun dah cukup. Itu pun dah menunjukkan tanda hormat. Okey. Dah lama saya tak perlu awak pun. Lama betul sangat. Kan? Kita virtual saja. Saya Sugi sebenarnya dah setahun tak salam mak saya. Wow. Setahun. Kalau tak hari-hari nak pergi kerja kan salam mak kan. Nak cium pun tak ada. Okey, itu antara orang kata pengorbanan yang Okey. Fiza lakukan. Okey, baik Kita tinggalkan itu. Kita terus ke topik kita pada hari ini, topik yang cukup menarik Fiza. Biasa bila dah masuk bulan Ramadan pastinya ramai yang terutamanya yang ada masalah kesihatan atau penyakit kronik akan berdepan dengan masalah ni ataupun cabaran lah. Macam mana nak ambil ubatan? Adakah ia akan membatalkan puasa mereka? Ini yang kita nak kongsikan sebenarnya bersama dengan anda penonton-penonton, dan kita juga akan berkongsi dari sudut medical dan juga sedikit dari sudut agamanya. Dan anda kalau seperti biasa ada perkongsian pertanyaan ataupun apa saja yang ingin anda kami bawakan, boleh terus kongsikan di laman sesawang yang tertera di kaca TV ketika ini. Kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan seperti yang Fiza dan saya dah war-warkan tadi, topik kita pada hari ini adalah pengambilan ubatan di Ramadan, sewaktu Ramadan ni. Saya pasti anda di rumah ada pelbagai persoalan juga. Sebab walaupun kadang-kadang kita dah tahu, kita nak orang kata nak tahu lebih lah. Kita nak double confirm, betul ke apa yang aku tahu ni? Betul. Kadang-kadang tahu tapi tak boleh nak lakukannya sebab maklumlah Ramadan ni sebulan sekali saja dalam setahun. Kadang-kadang walaupun ibu bapa kita ni dah pergi berjumpa dengan doktor, dah diberikan nasihat cara pengambilan insulin lah, ubat-ubatan, tetapi kadang-kadang sebab dia sebulan sekali dia terlupa. Kita lag sikit lah prosesor dia. Jadi hari ini sama-sama kita ingatkan diri kita dan juga anda penonton tentang cara pengambilan ubat di bulan Ramadan ini bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio dan juga yang berada di dalam talian. Kalau kita boleh perkenalkan, di sebelah saya ketika ini kita bersama dengan Dr. Mohazmi Muhammad selaku pakar klinikal Jabatan Perubatan Rawatan Utama PPUM. Assalamualaikum Doktor. Doktor sihat ya? Alhamdulillah. Okey, baik. Dan kita juga bersama dengan Kat Farish. Tapi hari ini bukan untuk buat persembahan, untuk berkongsi pengalaman ya. Betul. Persembahan kejap lagi. Okey. Kejap lagi, betul. Alright, okey. Sebelum kita nak kenalkan tetamu kita dalam talian, kita mungkin boleh tanyakan soalan pertama kepada doktor dahululah. Kalau kita cakap tentang pengambilan ubat di bulan Ramadan ini, doktor, kita tahu ubat-ubatan ada macam-macam. Kadang-kadang kita orang biasa yang tak ada penyakit-penyakit tertentu ni pun ambil ubat juga. Sakit kepala ke, sakit perut dan sebagainya. Tetapi, siapakah sebenarnya yang harus kita bantu, kita ingatkan pada bulan Ramadan ini tentang cara pengambilan ubat yang betul sebenarnya? Golongan yang bagaimana? Penting pasal ubat ni sebab bila Ramadan ni dia setahun sekali kan. Jadi pesakit-pesakit yang memang dah makan ubat, mungkin dia dah lupa macam mana cara nak ambil ubat ataupun perlu ambil ke tak. Ada yang tak ambil langsung pun ada. Alamak. Dia ingat puasa, ubat pun boleh puasa. Itu kadang kita kena selalu ingatkan mereka yang memang dah ambil ubat ni, ubat tak boleh puasa. Tapi ada cara dia lah. Jadi puasa siang hari lah kan? Ambil waktu sahur ataupun berbuka. Ya, betul. Okey, itu sebagai pembuka kita doktor katakan siapa yang sepatutnya ambil ubat dan sebagainya. Dan mungkin Kat sendiri boleh kongsikan pengalaman Kat. Mungkin pengambilan ubatan sewaktu Ramadan ni adalah antara cabaran bagi Kat. Mungkin kalau walaupun bukan sekarang, sebelum ini. Mungkin Kat boleh kongsikan antara masalah yang dihadapi Kat dan macam mana menghadapinya. Dia bulan puasa ni pemakanan yang paling teruk sekali. Sebab bila kita makan, kita dah tak ada pantang dah. Kan? Kita main makan je apa yang ada di depan mata. So macam Kat sendiri, Kat ada masalah gout dulu. So memang seafood ni memang attack terus je. So bila dah kena malam tu, dah kena seafood, siang tu mulalah dah jadi jalan hip hop lah. Jalan sengit-sengit kan. So mula nak cari painkiller dengan ubat gout. Kan, makan siang. Jadi itulah batal lah puasa kan kalau kita makan ubat. Sebab bila gout attack ni dia dah tak kira dah. Waktu bila kalau nak cepat sembuh, cucuk je.
Okey. Itu apa yang Kat katakan, doktor, kebergantungan seseorang individu itu terhadap ubat-ubatan. Jadi ada banyak kan kategorinya, ada pesakit buah pinggang yang melalui proses dialisis, ada pesakit darah tinggi, diabetik, macam cat gout dan macam-macam jenis penyakit lagi yang memerlukan kebergantungan ubat ini. Mungkin doktor boleh kongsikan. Kita mulakan dengan macam Kat kata tadi, kadang-kadang dah sakit, tak kira masa terpaksa makan ubat dan berbuka puasa. Jadi golongan sakit yang macam mana ni yang ubatnya memang tak boleh adjust? Maksudnya memang kena makan setiap waktu yang kadang-kadang tak dibolehkan untuk berpuasa. Ada banyak situasi penyakit yang memerlukan pengambilan ubat yang secara tetap regular. Tak boleh nak tunggu buka nanti baru ambil. Jadi katakan gout tadi kan tengah sakit. Jadi memang tak boleh nak tunggulah. Jadi terpaksa juga ambil ubat. Ataupun ada jangkitan. Katakan jangkitan paru-paru ke, jangkitan kencing kotor ke. Jadi itu perlu ambil antibiotik pula. Kan untuk nak rawat jangkitan tu. Jadi antibiotik ni pun selalunya kena ambil 3-4 kali sehari. Jadi itu pun menyebabkan mungkin tak boleh nak berpuasa jugalah. So penyakit yang perlu makan ubat sepanjang hari itu biasanya kita akan nasihatkan tak boleh berpuasa lah. Ia akan memudaratkan lagi ataupun melambatkan penyembuhan tu. Okey, dan apabila doktor berkata untuk mereka yang mungkin ada proses pengambilan ubat 3 hingga 4 kali sehari, mungkin tidak dibolehkan puasa, tapi kalau mereka ingin berpuasa dan juga mengambil ubat, mungkin bukan untuk penyakit kronik lah, macam mana boleh mereka agihkan pengambilan ubatan tu, doktor? Mungkin sewaktu berbuka ataupun sewaktu sahur? Sebenarnya kalau kita tetap mahu nak berpuasa, ya kita boleh bincang dengan doktor, kata saya nak puasa kalau sebolehnya. Sebenarnya ubat-ubat pun ada yang sekarang ni yang kita boleh bagi sekali sehari je atau 2 kali, tak perlu ambil kerap. Jadi ada banyak jenis kan. So kita doktor akan prescribe yang lebih tak perlu makan banyak kali lah. Dia ada jenis-jenisnya. Ada dengan ubat juga yang kita boleh combine 2 in 1. Sekarang ni ada 3 in 1 pun. Wow. Ubat kencing manis, ubat darah tinggi ya. Jadi itu membantu sebenarnya. Dan ini kita boleh gunakanlah untuk dalam bulan Ramadan. Luar Ramadan pun bantu juga supaya kita tak perlu makan kerap je tak lupa kan. Jadi satu cara yang kita boleh bantulah pesakit. Dan kalau perlu ambil juga 2 kali kita cuba adjustkanlah, kita agihkan untuk di waktu sahur dan juga berbuka. Mungkin lewat malam lagi lepas moreh kata. Kita jarakkanlah. Sebab tu kita sebenarnya bukan pandai-pandai sendiri. Kita kena berjumpa dengan doktor. Kita tak boleh suka-suka nak adjust. Doktor bagi ubat tu dah ada ikut penyakit kita, keadaan semasa, berapa gram dan sebagainya kan. Ikut kesesuaian diri. Banyak kita nak bincangkan dengan doktor dan juga Kat selepas ini. Tapi sebelum tu kita nak dengarlah juga apa sebenarnya pemahaman dan juga pandangan penonton-penonton dan juga rakan-rakan kita di luar sana tentang topik pada hari ini. Silakan. Saya mengalami masalah gastrik yang agak teruk. Sebelum Ramadan, saya boleh makan ubat jika perlu. Akan tetapi, sewaktu Ramadan, saya perlu memastikan perut saya tidak kosong dan memakan makanan yang seimbang sewaktu sahur dan suplemen tambahan. Sewaktu berbuka pula, saya akan mengambil ubat gastrik yang disarankan oleh doktor. So, di waktu bulan Ramadan, yang mulia ni, jadual pengambilan vitamin saya berubah. Okey. Alhamdulillah, dari segi energi saya still macam biasa. Cumanya pembahagian cara pengambilan vitamin tu saya pecahkan kepada 2. Satu malam sebelum tidur dan satu set lagi siang semasa, bukan siang lah, maksudnya semasa waktu bersahur. Dan semasa di bulan Ramadan ini saya akan jaga dari segi pemakanan untuk menstabilkan kandungan gula dalam badan saya dan darah. So dari segi ubat saya akan mengikut nasihat doktor untuk makan ubat semasa sahur supaya saya tiada masalah kesihatan di bulan Ramadan inilah.
Rata-rata mereka semua membuat orang kata pengambilan ubatan mengikut kesesuaian kesihatan mereka seperti yang doktor katakan tadilah. Baik Fiza, kita ada seorang lagi tetamu dalam talian untuk membincangkan topik kita pada hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dalam talian sekarang ni. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Selamat tengah hari Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Sugita dan Fiza, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tak nampak Ustaz tak lama tak jumpa, tengok dalam simpang sahur je. Ustaz, mungkin kita boleh mulakan dengan soalan kita yang pertama tentang topik kita pada hari ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikanlah juga dari segi hukumnya berpuasa bagi mereka yang tak sihat dan perlu bergantung kepada ubat-ubatan dan juga menjalani rawatan ini Ustaz. Kalau boleh diterangkan kepada penonton kita. Baik Fiza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan kepada kalian fardu ataupun kewajipan berpuasa sama seperti umat-umat terdahulu, yang mana puasa itu akan memberikan, mudah-mudahan memberikan takwa kepada kalian semua. Kemudian kalau kita lihat Fiza dan Sugita dan penonton, pada ayat 184 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka sesiapa di antara kamu yang maridan, yang sakit, ataupun aw ala safarin, ataupun yang sedang bermusafir, sakit dan bermusafir, mereka diberikan keizinan untuk berbuka puasa. Pun begitu, jumlah hari yang ditinggalkan puasa Ramadannya fa'iddatun min ayyamin ukhar, mestilah diganti semula selepas selesai Ramadan tahun tersebut. Baik, bila Fiza tanya tadi, apabila seseorang itu sakit, terpaksa bergantung dengan ubat, mungkin sakit kronik kan. Jadi berpandukan ayat ini, rahmatnya Allah Ta'ala, maha kasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya ada pengecualian yang diberikan. Maknanya bagi mereka yang sakit, maknanya sakit itu mungkin sakit yang kronik, sakit yang parah, yang terpaksa bergantung dengan ubat untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi pada waktu itu dibenarkan untuk berbuka puasa dan digantikan puasa tersebut pada hari-hari lainlah selepas tamat bulan Ramadan nanti, Fiza. Okey, baik Ustaz. Mungkin Ustaz juga boleh kongsikanlah ya, cara pengambilan ubatan yang seperti mana membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Dan maklumlah sekarang ni kita pun perlu mengambil vaksin dan sebelum vaksin kita buat swab test dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh ulas dari sudut itu pula. Okey, Sugita, yang pertama kalaulah kita terpaksa mengambil membuat saringan swab test tadi kan, untuk saringan COVID-19. Jadi sekiranya kita terpaksa membuat saringan ketika pagi ataupun siang hari di bulan Ramadan, para ulama telah membuat keputusan tidak membatalkan puasa. Okey. Tidak membatalkan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, mengambil suntikan vaksin pun tidak membatalkan puasa. Dan seterusnya kalau Fiza dan Sugita tanya, contoh kalau kita ambil ubat titis mata, ubat titis mata, hidung, ataupun titis telinga dan sebagainya. Jadi para ulama menyatakan itu juga tidak membatalkan puasa. Sebab mata bukanlah rongga yang terbuka. Dan kalau kita ambil ubat titis telinga ataupun cucian telinga, maknanya dibenarkan juga tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak sampai ke gegendang dalam telinga. Satu. Kemudian kalau kita nak bertanya lagi, contohnya ya, kita ambil suntikan. Kita maknanya kita suntik ubat melalui mungkin lengan ataupun bahu kita. Ini pun juga para ulama menyatakan tidak membatalkan puasa. Samalah juga kalau kita menderma darah pun tidak membatalkan puasa, dan tentunya derma darah itu janganlah sampai melemahkan tubuh badan kita. Jadi asasnya
para ulama kata tidak membatalkan puasa. Okey. Okey, Ustaz, baik. kita dah jelas tentang perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa dan juga Ustaz dah terangkan tentang bagi mereka yang mungkin ada kebergantungannya terhadap ubat. Contoh bagi mereka yang mungkin memang tak boleh langsung berpuasa disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ustaz, dari segi pembayaran ataupun ganti balik puasa ni Ustaz, bagi mereka yang tak mampu berpuasa ni Ustaz, adakah mereka harus menggantikannya semula ataupun boleh membayar fidyah saja ataupun bagaimana Ustaz? Okey, secara asasnya Fiza, contoh apabila kita uzur syar'i, kita ada keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, maknanya kita berbuka puasa, kemudian asasnya selepas kita, habis Ramadan tahun ini, maknanya bulan Syawal, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, sebelum sampai bulan Ramadan tahun depan, kita mesti qada, ganti semula puasa kita. Itu secara asasnya. Cumanya dalam syarak, sebagai contoh, kalaulah seseorang itu dia sakit yang berpanjangan, sakit lama, sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Maknanya sakit kronik, sakit yang lama, yang sakit itu tak ada harapan untuk sembuh, dan kemudian dia meninggal dunia. Jadi dalam konteks ini, hukum telah menyatakan tak perlu qada puasa tersebut. Sebab apa? Sebab dia sakit lama, uzur yang lama, yang panjang dan tak sempat sihat untuk mengqada puasanya. Dalam keadaan yang kedua, Fiza dan Sugita, kalaulah seseorang itu dia sakit, kemudian dia sembuh. Okey, apabila dia sembuh, maka dia kena mengqada puasanya. Tetapi kalaulah dia tinggalkan puasanya dalam keadaan dia dah sihat, daripada uzur tadi dia dah sihat tapi dia tak qada puasa, kemudian dia meninggal dunia, dalam keadaan ini, yang pertama sekali ahli waris boleh untuk mengqadakan puasa bagi pihak, contoh ibu dan ayah kita. Kita sebagai anak boleh mengqadakan puasa bagi pihak ibu dan ayah kita. Okey. Okey, Tapi baik. Ustaz, kalau memang sakit tadi, uzur, tak mampu untuk qada puasa tersebut, waris ataupun ahli keluarga boleh membayar fidyah. Mana tak perlu, tidak perlu qada dan tak perlu bayar fidyah kerana dalam konteks kondisi tadi, ahli yang sakit tadi dia memang sakit yang panjang, dia tak ada ruang langsung untuk sihat. Okey. Jadi dimaafkan kepadanya. Tetapi kalau orang yang sakit lama, panjang sakitnya, kemudian dia sempat sihat. Jadi dalam tempoh sihat itu elok ataupun dia perlu qada puasanya. Tapi kalau dia tak sempat untuk qada ataupun dia tak qada puasanya, kemudian meninggal dunia, jadi ahli waris ini boleh mengqadakan puasa bagi pihak yang meninggal dunia tadilah. Tetapi ia bukanlah menjadi satu yang wajib kepada ahli waris untuk mengqadakan puasa bagi pihak ibu dan ayahnya ataupun ahli warisnya. Baik Ustaz. Kalaulah yang kedua Fiza dan Sugita, penutup, kalau tak mampu untuk qada, boleh juga ahli waris mengambil harta si mati untuk membayar fidyah bagi menggantikan puasa yang ditinggalkan oleh arwah ataupun oleh si mati tadi. Okey, baik. Cuba penjelasan yang cukup padat Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan penerangan itu tadi. Jaga diri Ustaz. Sama-sama kita Fiza. Sama-sama. Terima kasih. Okey. Baik, kalau itu penerangan diberikan Ustaz dari sudut agamanya, tapi nak tanya kepada Kat juga. Tadi Kat dah kongsikan di awal tadi ada masalah gaut dan sebagainya. Tapi nak tahu Kat, sewaktu Kat mengalami kesakitan itu, saya pasti Kat pun pernah terfikir, alamak saya nak tahanlah sakit ni, kalau boleh nak tahan. Tapi bagaimana Kat dalam situasi sebegitu, nak tahan juga tapi tak boleh dan terpaksa mengambil ubat? Baru-baru ni kena. Okey. Sebab yalah, bila bukan pasal makanan lah. Basically pasal makanan, kacang. Benda-benda yang sedap ni memang kena dekat orang gout. So basic dah kena, tapi bila dah kena tu Kat nak puasa juga. So tahanlah kesakitan tu. Memang tahan kesakitan tu sampai berbuka puasa. Tapi kalau dah tak tahan sangat, makan ubat. Tapi bila Ustaz cakap tadi, kalau kita cucuk tu boleh tak batal puasa, memang lepas ni ambil cucuk lah. Kan? Tapi selalunya dulu memang Kat memang tak suka cucuk.
So makan ubat lah. Okey, baik. Itu tentang Kat sendiri dan macam mana sebenarnya mengawal keadaan kesakitan dengan pengambilan ubat itu. Mungkin doktor boleh kongsikan bagi mungkin dalam kalangan penonton kita ibu, ayah ataupun mereka yang mungkin mengalami penyakit seperti diabetik ataupun mereka yang melalui proses kemoterapi dan sebagainya ini. Kalau kita mulakan dengan insulin dulu, pengambilan insulin, pengambilan ubat darah tinggi, penyakit-penyakit yang orang kata penyakit-penyakit yang kebiasaannya memerlukan kebergantungan ubat ini. Mungkin doktor boleh kongsikan dari segi bagaimana mereka harus orang kata suai padankan pengambilan ubat itu di bulan Ramadan ini. Macam saya sebutkan tadi, mereka yang mempunyai penyakit kronik macam diabetes, darah tinggi ini memang perlu ambil ubat secara harian? Ya, harian lah. Jadi selalunya saya dengan pesakit saya akan buat perancangan awal. Jadi saya bila dia datang follow up tu, kita akan plankan untuk bulan puasa ni dekat dah ni, macam mana kita nak buat, kita nak adjust ubat tu macam mana. Maksudnya kita boleh adjustkan dos ke ataupun kita boleh kurangkan, jadikan ambil waktu sahur dan berbuka sahaja. Jadi kita tengok kawalan dia juga, kencing manis contohnya. Kawalan dia bagus ke tidak. Jadi kalau dia berazam nak berpuasa juga tahun tu, pastikan sebelum puasa tu kontrol dah bagus. Stabil. Jadi bila dia masuk bulan Ramadan tu dengan mudahlah. Dengan pengambilan ubatnya, jadi tak ada banyak isu ataupun komplikasi. Jadi perancangan awal tu yang penting. Kawalkan dulu. Tapi kalau masa dah dekat dah nak masuk Ramadan dah ni tapi baru nak adjust. Baru nak adjust and then kawalan tinggi, sakit macam ni saya agak risau dan saya recommend mungkin kalau boleh tak berpuasa dan ambil ubat dengan cara yang lebih intensif lah. Ini disebabkan kerana mereka perlu mengawal kadar gula dalam darah, kadar tekanan darah tinggi dan sebagainya untuk mengelakkan daripada ada komplikasi-komplikasi kepada penyakit lain. Dan doktor, mungkin ada juga yang tertanyalah, sewaktu saya berpuasa, saya ambil ubat, adakah orang kata kesan ubat itu ataupun penyerapan ubat itu oleh badan saya ini berkurang ataupun bagaimana? Adakah sama? Mungkin doktor boleh memberikan penerangan bagi ini. Dari segi contohlah kalau ubat kencing manis kan, biasanya dia punya pengambilan tu ada selepas makan, ada yang sebelum makan. Jadi kalau berpuasa kena adjust juga kita punya timing tu juga kan. Sebab ramai orang dia nak puasa juga tapi tak sahur. Bila tak bersahur jadi tak makan, jadi perut kosong tapi ubat makan pula. Itu pun tak eloklah. Betul lah kan. Jadi nanti bila belum sampai tengah hari badan tu menggeletarlah sebab tak cukup glukos, gula. Sebab dia tak makan sahur tapi dia ambil ubat. Jadi timing tu dia mempengaruhi bagi apa yang kita makan juga. Macam saya tetap malam bersahur memang kena makan ubat darah tinggi. Walaupun dos dah kecil, dah kurang. Tapi doktor akan bagi ubat yang sekali makan saja. So jadi dekat pagi itu kena makan macam-macam lah. Vitamin lah, itu semua kena makan. So memang kalau tak makan tu dia affected juga on kita punya puasa tu. Tiba-tiba rasa pening dan rasa ni. Hip hop lagi ya sebab tarian. tak pakai ubat kot. Ini dah bukan hip hop, dia fly Moonwalk. Okey, saya kira apa yang Kat katakan tu betul lah. Doktor akan suai padankan ubat itu mengikut keadaan semasa diri kita. Tidaklah kalau kita macam tadi Kat kata makan ubat darah tinggi, dosnya dah lebih rendah sebab mungkin tekanan darahnya dah lebih stabil dan sebagainya. Doktor, di penghujung perbincangan kita ini, Kat akan bersama dengan kita selepas ini. Doktor mungkin boleh kongsikan dan sama-sama kita ingatkan penonton-penonton kita ini tentang pentingnya pengambilan ubat ini walaupun di bulan Ramadan, dan bagaimana kita ingatkan ibu-ibu kita, ayah kita, atuk dan nenek kita yang sedang menonton ketika ini, yang sebenarnya kalau mereka tak tahu, mereka boleh bertanya kepada orang yang lebih pakar, bukan buat keputusan sendiri. Doktor, silakan. Jadi saya ingin mengingatkanlah mereka yang perlu ambil ubat tu, jangan terus lupakan ubat tu. Nanti takut nanti orang lain beraya, kita tak beraya. Jadi kena teruskan ambil ubat dan kalau tak pasti, jumpa doktor, tanya bagaimana cara yang terbaik. Selalunya kalau tak ambil ubat langsung, saya perhatikan ada juga yang boleh. Ada juga yang
akan mendapat masalah, komplikasi juga. Macam manis terlampau tinggi. Ubat tak makan tapi buka makan macam-macam kat bazar. Itu ubat juga. Dengan moreh kan. Ambil ubat. Jadi itu saya bimbanglah. Jadi komplikasinya lebih teruk. Jadi lebih baik berpuasa tapi makan ubat. Puasa pun dapat dan badan pun tak ada masalah lah. Doktor, saya ada satu soalan lagi. Agak-agaknya doktor, bulan puasa ni ramai tak antara bulan puasa dengan lepas raya, mana keadaan mana yang hospital lebih sibuk sebenarnya? Oh, lepas raya. Lepas raya. Betul. Ya, Kat. Sebab dah makan Doktor tak payah sebut. Saya boleh jawab benda tu. lepas raya sebab raya dah makan rendang, ketupat semua dah all out dah doktor. Dia sebenarnya sebelum raya tu, sebelum masa puasa, banyak orang pergi ambil ubat. Pergi ambil ubat. Sanggup ambil ubat untuk puasa. Sanggup ambil ubat. Saya tak boleh puasa, ada angin lah. Ini pengalaman ni. Tapi lepas raya, kena ambil ubat. Sebab overmakan. Itu yang kita tak nak Terpaksa. lah. Itu yang kita tak nak, Situasi doktor. sedemikian. Okey, baik. Terima kasih kami nak ucapkan kepada Dr. Muhazmi Muhammad sekali lagi atas penerangan yang diberikan doktor, dan Kat akan membuat persiapan untuk persembahannya sekejap saja lagi bersama dengan Datin Alia, dan kami berharap apa jua yang dikongsikan hari ini telah pun memberikan anda pencerahan, telah menjawab soalan-soalan anda lah yang selama ini mungkin tak terjawab. Dan tapi saya kira nak ingatkan jugalah anak-anak yang mungkin ada ibu bapa yang dah pun berusia dan berumur, kadang-kadang kita pun sebagai anak kena pantau. Ibu bapa kita ni terangkan, ajar, ingatkan cara pengambilan ubat yang betul. Sebab kita jangan mengharap, walaupun sekarang ni tak boleh rentas negeri dan sebagainya, Sugi, kita boleh je membuat panggilan telefon ataupun video call untuk kita sama-sama ingatkan ahli keluarga kita yang jauh itu tentang pengambilan ubat yang sebaiknya, insya-Allah. Semoga bermanfaat perbincangan kita pada hari ini. Kita nak berehat dahulu. Kita berhenti berehat, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. La raya, COVID pun menanti. Ini ke yang orang kata orang tunggu-tunggu sangat lagu tu? Ya, suara saya paling lunak madu. Alia pun tergugat dengan suara saya sebenarnya. Saya rasa Alia dengan Kek pun berdebar. Ya, berdebar. Okey, tak apa. Okey, Datuk. Selamat datang ke Wanita Hari Ya, ini. rindu dengan Fiza Sabjahan, wanita setia orang kata di Wanita Hari Ini. Tanpa Fiza Sabjahan, hilanglah seri kita. Masya Allah. Okey, saya kira penonton-penonton juga tak sabar nak dengar dan nak tahu apakah antara... Lagu saya? Lagu kejap lagi. Okey. Boleh tengok kat Instagram. Kita nak tengok dulu antara produk yang dibawa oleh Datuk hari ini. Okey, terima kasih Fiza Sabjahan kerana sudi menjemput saya lagi. Dan apa kita nak share mengenai kehebatan jus perawan yang telah berada di pasaran lebih daripada 11 tahun ni. Alhamdulillah, dan terbaru kita masih mengekalkan produk jus perawan dalam konsep yang sama. Cuma kita upgrade formulationnya, di mana jus perawan botol baru ni pada harga RM39.90. Dan yang paling saya nak share kat sini, kita mendapat pengirapan halal daripada JAKIM Malaysia. Dan kepada penonton hari ini, kita nak bagi hadiah sebenarnya. Kalau korang beli jus perawan dengan pencuci ni, kita ada package, kita akan bagi hadiah orang kata bag, di mana kita akan siarkan kejap lagi dekat TV. So kepada anda, topik kita ni mengguna ubat di bulan Ramadan, Fiza Sabjahan. So sebenarnya kita ni bukan ubat. Ini adalah suplemen. Maksudnya kita nak bagi energi untuk payudara lebih cantik, kulit lebih gebu-gebas, rambut lebih lebat. Dan yang paling penting, dia boleh juga membantu untuk mereka yang memiliki masalah dalaman. Macam keputihan, masalah dalaman wanita lah kita dah sebut kat sini sebenarnya. So kepada anda yang dah menggunakan jus perawan, korang boleh dapatkan kat semua dekat kedai jamu, farmasi di seluruh Malaysia pada harga yang berpatutan. RM39.90 saja. Dan pencuci dia pula, ini lain daripada lain lah. You tak payah nak gomol-gomol. Okey, dekat tempat rahsia wanita tu macam ni je dah boleh cuci. Dan yang paling penting dia punya pH dia adalah 3.5. So dia melembab dan juga menganjal. Dan yang paling penting diperkaya dengan kacip Fatimah dan juga sirih. Insya-Allah bulan puasa ni kan yang mana berbau tu akan harum semerbak. Okey, Datuk dah terangkan tentang perawan gold ini dan juga perawan herbal feminine form yang untuk golongan wanita khususnya kan. Dan ada satu lagi produk hari ini, iaitu kita ada lipstick collagen. Okey, lipstick collagen ni. Lipstick collagen orang kata, Datuk, lipstick collagen ni memang dah lama kat pasaran. So kepada anda kat luar sana, bila bulan puasa ni kan, Datuk nak tengok bibir Datuk, cuba kita zoom sikit bibir saya yang paling bongnya, paling seksi ni. Kalau orang tengok memang orang geram, tapi bulan puasa kan tak ada geram-geram sangat. Jadi Kak Long semua, Fiza dia ketawakan saya. Ni lipstick collagen, packaging memang kelas, tengok kat sini. Kita tak payah taruh kat bibir. Kalau kat bibir memang dah seksi sangat, kita taruh kat tangan, tengok ya. Dia akan memberi orang kata warna kemerah-merahan dan juga boleh ditaruh
taruh bahagian pipi. Kita zoom sikit bahagian pipi saya ni. Ni tak ada blusher. Kalau muka saya ni kalau pakai ni tengok merah cantik, orang tengok geram je ya Fiza ya. Jadi terus ada warna terus merah. ada warna merah dan yang paling penting dia ada collagen dan juga propolis. Jadi kepada makcik-makcik kalau Kak Long tengok muka saya ni, kalau anda nak secomel macam saya, korang boleh WhatsApp nombor telefon yang tertera kat bawah ataupun beli kat kedai jamu seluruh Malaysia. Harga hanya RM25 sahaja. Betul. Ada juga minyak biji anggur, antioksidan. Awak ni memang pandai. Awak boleh jadi pengasas produk Dihab. Telajar Laris. Okey, mungkin bila dah dengar Datuk kongsikan tentang produk-produk ni Datuk, ramai nak tahu harganya dan macam mana cara mereka boleh mendapatkan produk ini. Okey Fiza, kalau korang nak dapatkan produk ni, korang boleh pergi kat kedai jamu seluruh Malaysia dan harganya RM25 untuk lipstick. Jus perawan hanya berharga RM39.90 dan hari ni siapa yang WhatsApp dan telefon yang tertera kat bawah, kita akan bagi percuma beg. Beg ni berharga RM45, kita bagi percuma. Boleh pakai pakai mask. Maknanya COVID ni kan. Ni beg ni kalau korang cara percuma, korang boleh WhatsApp dan telefon yang tertera 0133411134. Kita akan bagi percuma untuk mereka yang WhatsApp dan kami juga mencari rakan perniagaan yang ingin menyertai perniagaan kami. Korang boleh jadi ejen kami. Dan alhamdulillah ya produk ini korang kena pergi sebab memang terlajak laris dan kita telah orang kata berada di pasar lebih 11 tahun. Jadi kepada anda yang nak rapat, yang nak gebu, sebab dia komplit Fiza. Dia bukan untuk rambut saja, untuk kuku, untuk payudara, untuk punggung, untuk sistem dalaman wanita. Di mana dekat sini kita bukan ada buah delima saja, kita ada kurma, kita ada madu lebah, kita ada kolagen, kita ada manjakan ni, semua komplit. So kalau anda nak putih pun ni, nak sihat pun ni, nak semualah orang kata pokok pangkal 1001 khasiat. Kalau tak berkesan takkan bertahan sehingga 11 tahun dan kami masih berada di wanita hari ini. Orang katakan program Bual Bicara Wanita nombor 1 Malaysia. Itu dia nombor 1 Malaysia. Okey, Datuk, Cuk nak tanya juga. Mungkin penonton pun tertanya-tanya, adakah sebenarnya produk ini kita memang kena beli dua-dua ke ataupun kalau mungkin maklumlah kan ada orang ada bajet kan, boleh beli satu-satu ke ataupun kena beli dua-dua? Macam ni sebab kan sekarang ni masa Covid ekonomi pun so-so je. So harga ni bukan ratus-ratus tau, bukan tos-tos, bukan bubur, tapi puluh-puluh je. Hanya RM39.90 untuk satu ni. Untuk pencuci wanita ni harga berharga RM35, tahan 3 bulan. Ni tahan sebulan, ni 3 bulan. Kalau yang ada duit beli dua-dua. Sebab muka cantik, bawah pun nak wangi. Datuk, pencuci wanita ni RM17.90. Oh, RM17.90. Bukan apa, saya ni lupalah harga. Nasib baik Fiza ingatkan. Kita dah tu mana lagi, akak ni pas tak rangkap lah macam tu. Tak apa, kita tahu. Okey, kepada anda kat luar sana, tolong saya menyeru. Musim bulan puasa ni kita kena sihat. Kena jadi wanita yang hebat. Sebab kita nak beli dua, kita akan bagi hadiah berupa beg. So kepada anda kat luar sana, kalau tak boleh WhatsApp, korang boleh pergi kat kedai jamu, cakap ingat produk Dihab, ingat produk Telajak Laris. So akhir kata daripada kita ada 30 second lagi Fiza. Okey, harganya murah saja. Jus perawan ni hanya RM24.90 saja. Kalau diamalkan pagi dan petang. Herba Wash RM17.90. Lipstick Collagen RM RM29.90. Okey. Kata-kata akhir. Kata-kata akhir, jangan lupa dengarkan lagu saya. Kita akan dengar lagu yang hebat, okey, dan guna produk saya. Sebab produk saya harga berpatutan dan mendapat tulisan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Nak cantik, nak montok, nak gebu, okey, korang kena cuba. Baru boleh anak ramai, boleh ke babum dan yang paling penting produk kita sihat. Bye-bye sampai kita berjumpa lagi. Ingat produk Dihab, ingat produk Telajak Laris. Okey. Terima kasih. Kita berehat seketika tapi sebelum itu kita dengarkan dahulu persembahan daripada Datin Alia dan juga Kat Farish. Silakan. Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu ya Rabb, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan-Mu, kasih sayang-Mu, bantuan dalam setiap gerak-geriku. Kaulah yang terpaling penting buatku ya Allah. Thank you for all of the uprightness. Di perjalananku sering saja aku tersungkur, pilu rasa dibelenggu. Di waktu senangku tak pernah sekali bersyukur, semuanya jadi debu. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat? Thank you Allah for every single beat of my heart. Even though life is so hard, you're by my side. Karena Allah segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Thank you Allah. Celahan rinduku ku
temui rasa cintaku, cahayamu yang melindung. Beratnya di bahu memikul dosaku yang lalu, keampunanmu tak berhujung. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat? Thank you Allah for every single beat of my heart. Even though when life is so hard, you're by my side. Karena Allah segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Thank you Allah. Dalam gelap badannya cahaya, ada hitam ada pemutihnya. Jiwa kelam dalam gelita bila hati adanya dia. Rumah manusia mereka mengejar mimpi, mengejar yang akan terus berdiri tinggi. Lihat hati tunduk ke bumi, dah gaya nanti baru tercari-cari. Walau terpesong jauh, walau imannya rapuh, insya Allah sahabatku, tabatmu tak pernah kalusuh. Alhamdulillah. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat? Thank you Allah for every single beat of my heart. Even though it's so hard, you're by my side. Come on, karena Allah Segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya. Thank you Allah. Yeah. Thank you Allah, sebenar-benarnya darimu. Karena Allah segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Thank you Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. أنت محمد جدا في حياتي. الحمد لله على كل حال. يا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله. الحمد لله يا الله. Thank you Allah. Saya kira itu satu persembahan yang memukau bukan sahaja kami di studio tetapi anda penonton-penonton yang menonton persembahan daripada Datin Alia dan juga Kat tadi. Betul ya, tak? Fiza. Baru saja 6 hari lagu ini keluar dan sudah pun mempunyai tontonan melebihi 132,000. Jadi kita nak tanyalah kepada tuan punya lagunya silakan. mengenai lagu ini. Baik, ini adalah kolaborasi Datin Alia bersama dengan Kat. Tapi nak tahu apa yang saya tahu adalah Datin mendapat ilham untuk menulis lagu ini dan membuat lagu ini di kala pandemik COVID-19 ini. Mungkin Datin boleh kongsikan juga. Betul. Assalamualaikum. The chorus part itu adalah idea daripada saya. Lepas tu saya bawa lagu ni pergi dekat Omar K dan juga Ikhwan Fatana dan dihabiskan oleh diorang, which is kita share bersama-sama untuk lagu ini. So last year memang semua orang terkesan dengan PKP kan, tak boleh keluar rumah apa semua, tapi at the same time saya rasa sangat bersyukur di saat semua orang struggle, tapi saya dapat offer besar daripada satu produk untuk menjadi duta. So munculnya offer tu, ayat pertama yang keluar adalah thank you Allah. Thank you Allah. Alhamdulillah. Saya sebenarnya nak kongsikan juga kepada anda penonton. 2 tahun lepas saya menemu bual Datin Alia di studio ni di lokasi yang sama. Datin Alia ketika tu bila saya tanya perancangan masa depan Datin Alia kata kalau boleh selepas ni Datin nak buat lagu-lagu berunsurkan ketuhanan. Dan lagu-lagu positif lah. Kan, ketika itulah lagu-lagu yang berunsur lebih positif. Dan alhamdulillah dah pun keluar lagu yang berkonsepkan lebih positif, mesejnya berkonsepkan ketuhanan. Dan kita nak borak tentang itu sebentar lagi juga. Kita nak tanya dulu kepada Kat Farid. Kalau kita lihat kolaborasi ini, gabungan dua-dua mempunyai suara yang unik dengan ada monolog daripada Ustaz Haris dan sebagainya. Apa perasaan Kat bila mendapat naskah yang saya kira ini satu naskah yang hebat nak dikongsikan kepada penonton-penonton kita? Dia macam apa yang Alia cakap lah kan. Masa dia bagi lagu ni, dia cakap kita nak orang semua thank you Allah. Bila orang nyanyi tu memang dah terjadi lah kan.
bila orang duduk dengar lagu tu, orang sing along, dah thank you to Allah. Dan lepas tu saya terus setuju je. Saya tak dengar lagu pun saya terus setuju. Setuju. Okey, jom. Sebab kita orang memang ada plan nak buat kolaborasi yang sama. Tapi bila Alia suruh fikirkan, saya tak dapat nak fikirkan. Bila kita Alia yang fikirkan. Baik kita ke arah Islamik sikit, ke arah family sikit. Kan? Idea tu kiranya terinspirasi. Tapi nak tanya jugalah, Kat dah suaranya pun macho orang kata macam tu kan. Tapi kenapa ada penampilan Ustaz Haris juga dipilih bersama-sama dalam lagu ini, Datin? Sebab dia idea salah seorang daripada rakan media juga. Dan kebetulan kita dengar suara dia bila dia berlakon. Dia pun berlakon juga kan. So dia ada suara yang kita nak untuk di bahagian hadapan tu. Which is untuk notice semua orang. Macam wake up macam tu. Dia ada suara tu. Okey. Dan Kat, kalau kita lihat lagu ni lah kan, setakat ni penerimaannya memangnya sangat-sangat bagus dan semua orang suka pun lagu anda. Dan mungkin Kat boleh kongsikan part rap ni, adakah ia memberi orang kata boleh disampaikan dengan senang lagu ni kepada orang-orang generasi golongan muda itu, sebab ialah semua orang sukakan kelainan sekarang ini kan. Rasa saya. Saya nak pesan dekat ramai orang sebenarnya. Orang semua nak duduk atas. Tapi dia orang tak tengok bawah. Itu pesanan saya itu. Simple je. Maksud dia masa pandemik yang baru-baru ni, sebelum tu semua orang tengah seronok. Aku boleh pergi sana, pergi sini, boleh bayar. Apa saja boleh bayar. Kali pandemik je, baru nak... Yelah, dah gayat lah. Betul. Dah tinggi, baru gayat. Tu saya sampaikan semua tu untuk semua yang penyanyi sekarang ni pun. Saya sampaikan semua tu. Korang ada kala korang kat atas, tapi korang kena tunduk juga. Tengok bawah. Dan pasal lagu ni, saya decide album saya lepas ni, last album saya ni, untuk macam happy sikit lah. After this, saya pun nak ke arah lebih positif lah. Lebih positif. Bukan Islamik sangat, tapi more to family. Banyak mesej-mesej yang boleh disampaikan. Okey. Mungkin Datin Alia boleh beri sedikit pesanan kepada penonton-penonton wanita hari ini. Kalau tadi ada 163,000 view di YouTube, dan mungkin ada pesanan-pesanan nak disampaikan melalui lagu ini secara ringkasnya? Okey, terima kasih kepada yang dah dengar lagu Thank You Allah ni. Cuma saya sebagai kita hamba biasa tak ada yang sempurna lah. Banyak juga yang ada yang komen ni apa semua kan. So saya menyatakan yang kita dalam learning process. Okay? So kita melalui proses tu, jadi diharapkan semua boleh menerima proses yang kita sedang jalani ni. Dan terima kasih banyak kerana sudi menerima Thank You Allah. Okey, baik. Dan mungkin Kat ada sedikit pesanan bagi mereka sekali lagi. Tadi dia kata kita sentiasa bersyukur, jangan lupa di mana kita berada. Sedikit daripada Kat. Saya nak cerita pasal apa yang saya keluar nanti ni kan. Janganlah orang komplain pula. Itu Thank You Allah. Tiba-tiba sekarang ni 4 masalah. Dia poligami kan. Dia take time. Untuk menyiapkan semua, dan terima kasih atas sokongan dan apa-apa benda yang terkurang ke apa terlebih ke, harap semua orang maafkan lah. InsyaAllah. Puasa kan. Baiklah, kita nak ucapkan selamat maju jaya kepada Datin Alia dan juga Kat. Kita doakan semoga lagu ni hit. Tadi 160,000, kita pergi 163 juta ke? InsyaAllah. Amin. Kita doakan. Okey, baik. Anda di rumah, kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini. Cepat sahaja masa berlalu, betul? Tapi kami nak berterima kasihlah kepada anda yang setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. WHI akan kembali esok, Fiza, dengan topiknya pasanganku perfectionist. Jadi perfectionist pun susah, tak jadi perfectionist pun susah. Betul juga. Tapi ada dalam kalangan pasangan tu, Sugi, dia punya perfectionist tu sampai tahap OCD. Cerewet sangat dia. Jadi itu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda penonton esok, bersama dengan Farid Ahmad dan juga Uyaina Arsyad. Jadi anda di rumah, jaga diri di mana jua anda berada. Ingat www.wearwatch1. Kami tinggalkan anda dan jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Abang berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita Hari Ini.
bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri.